senjata yang kuat. Yang pertama, dia memiliki satu jenis roket yang dipanggil Fateh sebelah, di mana kemampuan roket ini dia boleh memusnahkan sasaran yang lebih pada skala besar, mudah diluncurkan, fleksibel, dan dia boleh pergi pada jarak 100 km dan boleh membawa peledak bom seberat 500 km. Dan yang kedua, Hezbollah mempunyai keupayaan tidak terhad dari segi persenjataan. Satu senjata yang peninggalan Soviet dahulu yang dipanggil SCAD. SCAD ni adalah satu peluru berpandu yang dibangunkan semula oleh Hezbollah dengan penajaman penuh Iran. Ia boleh mencapai jarak 700 km. Dan SCAD ni dia boleh membawa bahan peledak kimia, senjata biologi, malah boleh membawa peledak nuklear. Sebab tu Israel dia satu negara yang memperuntukkan bajet pertahanan yang besar. Selain daripada mereka mendapat bantuan Amerika Syarikat, mereka membina satu sistem pertahanan yang dipanggil Iron Dome. Sesuatu yang sangat dibanggakan oleh Israel. Kononnya Iron Dome ni, bumi langit Israel ini boleh kalau ada satu kelompok yang kawal langit dia, jadi sebarang bom tak masuk. Itu teori kejuruteraan, teori perang dia. Kerana dia ada roket penangkis. Dan sebab tu Israel ini besar dia. Jadi dia kata dia selamat. Apa pun polisi dia buat, dia selamat. Tetapi nampaknya berbeza tentang kali ini. Israel ini dia memiliki taktikal, dia memiliki persenjataan yang sangat canggih. Kalau pesawat perang tempur mereka ini dia punya generasi 5, F5, F35 yang siap dengan radar IC, peluru pandu Spike 1000, 2000, memang canggih lah. Israel. Dan satu lagi, Israel sekarang menghadapi tantangan satu kumpulan pemberontak di Yaman, namanya kumpulan Houthi, kumpulan Syiah. Hezbollah dari Syiah, ini Syiah Zaidiyah yang menentang kerajaan Yaman. Dan Houthi ini juga satu kumpulan yang mempunyai upayaan militer yang agak luar biasa juga. Dan mereka ini mendapat pendanaan penuh Iran dan telah melaksanakan peluru berpandunya di Israel. Nampaknya peperangan ini dah meluas dan menyebabkan Israel menghantar pasukan tentera lautnya di Laut Merah, menimbulkan tidak senang Arab Saudi. Dan pada kali ini tuan-tuan, Hamas ni nampaknya agak maju. Kerana Hamas ni apa sebenarnya? Hamas ni adalah satu gerakan Islam, Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Hamas ini telah memulakan perang pada 7 Oktober 2023. Yang bulan 7 Oktober, apabila Hamas melancarkan beribu-ribu roket dan menjadi detik baru konflik yang bertambah meluas. Dan Hamas ini dia memiliki satu pasukan ketenteraan yang dipanggil Brigade Al-Qassam. Dan dulu Hamas ni dia ditubuhkan 87 baru lagi oleh almarhum Syekh Yasin. Dan Hamas mulai 2001 dia telah membangunkan satu roket yang dipanggil roket Al-Qassam. Tapi masa itu Israel ini dia pandang rendah pada Hamas. Bila Hamas lancarkan roket
Al-Qassam ni masa tu roket ni dia Israel kata mercung dia. Ini sekadar mercung saja yang masuk ke Israel ni. Sebab Al-Qassam ni dia hanya boleh melangkau 3 km dan sasaran dia tidak tepat. Jadi kalau Hamas lancar roket ni, dia sekadar tembak je lah, dia tak kena sasaran. Jadi Yahudi kata itu mercung je dia. Gitu. Tetapi nampaknya Hamas telah semakin meningkat kemampuan mereka. Sekarang mereka memiliki roket Al-Qassam yang lebih maju. Kalau dulu hanya 3 km, sekarang Hamas telah mengembangkan Al-Qassam sudah mencapai 17 km. Sekarang dia sudah capai 17 km dan arah ataupun sasarannya lebih tepat. Kalau dia tembak sasaran tu dia kena lah, tepat. Kalau dulu dia agak melencong. Hamas juga memiliki roket J-80 dan J-90 yang menjangkau 80 km dan yang terbaru agak mengejutkan juga. Menurut sumber-sumber penganalisis ketenteraan di barat, kerana Hamas telah menghasilkan satu roket generasi baru namanya Ayash. Roket Ayash ni dia boleh menjangkau 250 meter. Jadi nampaknya Hamas ni dia sudah bersedia. Kali ini konflik yang berlaku ni mereka bersedia dan barat mengesyaki Iran yang mendanai. Tapi dia dinafikan oleh Hamas. Saya, kalau tanya saya, siapa yang mendanai Hamas? Saya percaya ada negara-negara Arab ataupun mana-mana yang bukan semestinya Iran, ada pihak lain. Jadi tuan-tuan, saya berceramah di beberapa tempat, banyak tempat saya ceramah ini. Ada juga pandangan daripada jemaah dan dia minta saya komen pandangan mereka ini, iaitu mereka tak setuju dengan Hamas. Mereka kata Hamas memulakan perang dan yang menderita Gaza, rakyat Gaza menderita. Jadi minta komen. Saya kata begini, ini pandangan saya, bukan orang tak setuju. Dari pandangan saya, Hamas ni kita mesti sokong Hamas. Sebab Hamas ini dia berjuang menentang Israel itu. Dia adalah sejarah dari segi sejarah dan juga wahyu Allah. Hamas selari dengan sejarah dan juga wahyu Allah. Dan pada masa yang sama, Hamas juga bertindak di atas provokasi dan juga tindak tanduk Israel itu sendiri. Soalnya kenapakah Hamas ditubuhkan? Hamas ditubuhkan lewat tahun 87. Sebelum adanya Hamas yang ditubuhkan oleh Al-Marhum Syekh Yasin. Masa itu yang satu-satunya tubuhan yang memperjuangkan hak Palestin adalah PLO, masa itu Pertubuhan Kebebasan Palestin yang dilatari oleh Fatah, yang kumpulan Fatah. Dan tuan-tuan mesti ingat Allah Yarham Yasir Arafat. Jadi Yasir Arafat ni seorang yang dominan dulu dalam perjuangan Palestin. Tetapi ada sesuatu yang berlaku pada tahun 93 akibat konflik berpanjangan antara Palestin dan juga Israel ini menyebabkan musuh-musuh barat termasuk juga negara-negara Arab telah membuat inisiatif supaya perdamaian dapat dibuat antara Palestin dan juga Israel. Saya masih ingat dulu tahun 93 tu saya jadi mahasiswa di universiti. Pesyarat saya disebut pun ditanya raja, macam mana solusi dua negara? Baru saya ingat tahun 93 ni. Apa yang berlaku pada tahun 93 tu? Presiden Amerika masa itu William Jefferson Clinton, masa itu dia telah menganjurkan, dia berjaya membawa
Pertubuhan Kebebasan Palestin bersama Israel ini duduk semeja untuk mencari bela dan sayang. Maka hasilnya masa itu Shimon Peres, Perdana Menteri Israel Shimon Peres, dan juga Yasser Arafat menandatangani satu perjanjian yang disebut Perjanjian Oslo, ditandatangani di Washington. Kemudian tahun 1995 sekali lagi ditandatangani Oslo II. Kali ini ditandatangani di Mesir. Jadi apa akibat daripada perjanjian Oslo satu itu? PLO telah mengira Israel, negara Israel mengesahkan perjanjian Oslo